الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Malam ni kita sambung lagi pengajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, bab yang ke-41, Babu takhawufi ma yakhruju min zahratid dunya. Bab kebimbangan terhadap hasil dunia yang begitu mengagumkan. Maknanya kena ada rasa takut terhadap segala benda-benda yang mempersonakan mata kita, yang dikeluarkan oleh dunia. Hadis 625, hadis Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akthara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ard. Qila wa ma barakatul ard? Qala zahratud dunya. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسه عن جبينه فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخاضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وسلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. Hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti terhadap kamu adalah apa yang Allah SWT keluarkan untuk kamu daripada keberkatan bumi. Maka ada orang berkata, apakah dia keberkatan bumi itu? Nabi SAW menjawab, zahratud dunya. Maknanya keindahan dunia yang mempesonakan mata. Orang terliur tengok. Maka orang itu berkata, adakah kebaikan itu membawa kejahatan? Maka Nabi SAW terdiam, sehinggalah kami menyangka bahawa wahyu akan diturunkan kepada baginda. Kemudian Nabi SAW mula mengesak dahinya. Lantas bertanya, di manakah orang yang bertanya itu? Orang itu menjawab, saya. Abu Sa'id berkata, kami memujinya ketika mana ia datang. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kebaikan itu tidak membawa melainkan kebaikan jua. Sesungguhnya harta ini adalah sesuatu yang hijau, segar, hulwah, manis.
Dan setiap apa yang ditumbuhkan oleh ar-rabi', maknanya setiap apa yang ditumbuhkan disebabkan oleh anak-anak sungai ataupun hujan pada musim bunga, itu boleh membunuh habata kerana kekenyangan atau hampir, kecuali binatang yang memakan tumbuhan hijau. Ia makan sehingga apabila lambungnya itu penuh, maka dia menghadap ke matahari. Fashtarat, mana dia mengeluarkan mana rupuk dia makan tu, dia kunyah balik, kemudian dia berak, kemudian dia kencing, kemudian dia sambung semula, mana pergi makan pula. Nabi SAW bersabda lagi, sesungguhnya harta ini manis. Sesiapa yang mengambilnya dengan haknya dan dia meletakkan pada haknya, maka itu sebaik-baik pertolongan. Tetapi sesiapa yang mengambil tanpa hak, maka ia seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang. Jadi hadis ni panjang. Hadis ni Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ni, dia letak dalam kitab zuhud ataupun kitab riqaq. Maknanya perkara-perkara yang menyebabkan hati kita ni lembut, tidak berminat kepada dunia. Yang ni, hadis ni termasuk dalam perkara yang menyedarkan kepada kita hakikat dunia tu macam mana. Jadi hadis ni Nabi SAW pernah sekali berucap lah di atas mimbar dia ada sahabat di sekeliling dia. Dan bila Nabi berucap atas mimbar ni, tidak semestinya khutbah. Jadi di antara benda yang Nabi SAW sebut, Nabi kata benda yang paling aku takut sekali, maknanya benda ni boleh menggugat agama kamu, boleh menggugat iman kamu, boleh menyebabkan kamu lupa akhirat, iaitu keberkatan daripada bumi yang Allah Ta'ala keluarkan. Mana kebaikan-kebaikan, berkat ni mana benda baik lah. Jadi Allah Ta'ala keluarkan untuk kamu. Jadi sahabat tanya, dah, gapo keberkatan tu? Nabi SAW menjawab, dunia yang mempesonakan. Dunia yang mempesonakan ni mana bagai-bagai hak Allah Ta'ala waktu bid lah. Seperti apa? Seperti tanaman. Dah, kalau tempat kita ni lah ni pun tubik lagi motel dah. Kita tengok motel kita segar. Kalau jualan ini orang lain tak ada motel ni, dah 10 hias kilo. Mana kita boleh letak harga yang mahal. Sebab apa? Sebab orang lain tak ada, kita ada. Tanaman, orang tanam padi, dah, orang tanam sawit, tubik segar-segar. Begitu juga apa juga yang Allah Ta'ala tumbuhkan. Maknanya benda-benda yang boleh menggugat sifat ataupun iman manusia. Walaupun benda tu sementara, tapi kuku mana pun manusia ni dia terpesona dengan benda-benda tadi, jadi galip. Bukan setakat tumbuhan saja. Kalau kambing dia beranak, dah, air dia pegang netah, segar putih mata tengok, menggembirakan. Jadi Nabi SAW menjawab, itu adalah zahratud dunia. Maknanya dunia yang begitu mempesonakan mata yang memandang. Maka ada seorang lelaki berkata, adakah kebaikan itu membawa kejahatan? Maknanya Nabi sebut tu aku bimbang. Nabi sebut aku bimbang sekali, itu dunia yang dikeluarkan untuk kamu ni, aku bimbang. Jadi sahabat tanya, dah, seorang lelaki ni sahabat lah. Jadi adakah kebaikan tadi, dah, boleh membawa pada kejahatan? Mana harta benda tadi, kalau kita kata padi kalau kita tanam, gandum ke apa semua tu, buah-buahan, dah, kambing kalau beranak, jadi tak molek kau. Jadi soalan dia tu, soalan tu maknanya soalan minta penjelasan, bukan nak bantah. Bukan nak bantah. Ataupun
soalan ni macam satu bentuk dipanggil istiba'at, macam mustahil pula. Maknanya macam mana Nabi boleh sifatkan keberkatan daripada bumi ni tadi? Tak. Sesuatu yang menakutkan Nabi. Sedangkan perkataan berkat ni mana molek, berkat ni molek, benda hak kita nak. Kita pun baca doa Allahumma barik lana fi samarina, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Dah. Kita minta berkat. Dalam Quran pun ada sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk kota itu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, pasti kami akan bukakan untuknya itu pintu-pintu keberkatan. Banyak berkat daripada langit dan bumi. Jadi mana molek lah, sebab berkat ni yang mari daripada takwa, mari daripada iman. Tiba-tiba Nabi sebut berkat, sebelum daripada tu Nabi sebut pak aku bimbang. Jadi soalan daripada sahabat ni, dia minta penjelasan daripada Nabi macam mana benda berkat tu benda baik. Tak, tiba-tiba membawa kejahatan. Tidak jahat macam mana kalau Nabi SAW tidak sebut sebagai membimbangkan. Jadi kalau Nabi sebut bimbang tu, maknanya ada unsur tak molek. Kalau kata berkat, maknanya ada unsur, unsur molek. Jadi nampak bercanggah lah pada dia tu kata-kata Nabi tadi. Jadi adakah kebaikan itu membawa kejahatan? Itu soalan dia. Ataupun adakah kebaikan tadi yang merupakan nikmat boleh menyebabkan kepada azab? Itu pertanyaan dia. Maka Nabi dia tak jawab selalu. Mana di sini antara pendapat ulama menyebut pada kita bahawa Nabi dia ni mana tak ada jawapan pada Nabi. Bila tak ada jawapan pada Nabi, maknanya Nabi menunggu wahyu. Seperti di sini Abu Sa'id kata, kita menyangka bahawa Nabi sedang menunggu wahyu. Wahyu sudah diturunkan kepada baginda. Maknanya Nabi tak jawab tu. Sebab itulah kita ni, kalau orang tanya tak suruh kehil lah. Tak suruh kehil. Kalau tak boleh jawab, oyak selalu, bodoh. Ataupun KIV minggu depan kita mari jawab. Ni tak boleh, kalau tak jawab ni malu, ugoh. Jatuh kita tak boleh jawab. Itu tak sebuah lagu tu. Jadi kalau kita tak tahu, oyak tak tahu senang cerita. Jadi Nabi di sini memberi petunjuk pada kita bahawa bukan semestinya soalan hak ditanya pada kita tu kita cepat jawab. Jadi dia tu lebih dahulu boleh jadi kerana memang tak tahu jawapan, wahyu tak tiba lagi, ataupun soalan tu tidak berapa sesuai dengan suasana pada waktu tu. Maknanya gaduh tanya tu apa, penjelasan tak bagi lagi. Boleh jadi juga. Jadi diam tu maknanya perlu. Bila mana kita tak tahu jawapan ataupun soalan tu belum tiba waktu dia, kita boleh tangguh dulu. Macam kalau jawab pula jadi setengah jam pula jawapan tu. Sipel dulu kita buat majlis khusus pula. Dah. Kalau berutuk dengan waktu iso nak jawab, tak puas hati. Baik kita sediakan waktu yang khusus. Kemudian Nabi SAW menyapu dahi dia. Peluh kalah lah. Peluh kalah ni boleh jadi berat tu. Benda ni maknanya Nabi bimbang ni mana satu benda yang berat. Nabi bimbang ni takut-takut orang ni dia gadai agama kerana dunia dia nampak. Kita lah ni tak nampak ni. Kalau kita orang makan gaji dia tak nampak ni hak ijah-ijan orang nanen. Orang nanen memanglah dia nampak dia nanen tu. Kalau orang makan gaji pegawai tu lagu mana hak dunia yang mempesonakan dia. Mana tawaran-tawaran orang olah pitih kut dalam sapu. Boleh ke dak ejah ni. Kita nak biar boleh projek ni kita. Apa kita bagilah berapa komisen dah. Dia mau kawal 40%. Kalau projek ni boleh kawal dah. Kawal akan bagi pada demo 40%.
Kau ambil 60 je. Jadi main kat belakang. Allah ke bawah meja. Rasuah. Jadi benda tu, angka-angka tu mempersonakan kita. Walaupun angka tu dia tak ada kala, tapi angka tu bila banyak kosong lepas pada dia tu. Berapa ringgit ada. Kalau orang bola 100 kita tak ada gimana, kuat gimana dah. Kalau main 100,000, tu sebab itulah Nabi sebut ni, kita jangan bataskan kepada masalah pertanian. Ni masalah pentadbiran negara. Bila mari projek, bila mari derma daripada luar, masuk dalam akaun peribadi mulalah pina mata. Nampak kepentingan dia. Kepentingan rakyat hok duk di pendalaman tak cara dah. Dengan jalan raya lah, dengan gotu dengan retak tak ada lah. Budak-budak jalan kaki, sekolah tak cukup elektrik, macam-macam. Maknanya pecah amanah. Terpukau tu walaupun kata tak ada hijau tu. Warna hijau tu tak ada, tapi angka tu. Sebab itulah bila kita baca hadis Nabi ni jangan speed sangat. Sebab Nabi dia bercakap dalam konteks sosioekonomi pada waktu tu pertanian. Sesuai lah, pertanian merah gapo semua. Contoh Nabi bagi tu pertanian, peternakan. Kalau zaman ni pentadbiran, orang pegang kuasa. Orang hok nego. Orang hok nego kontraktor dia nak projek dah. Macam-macam. Sebab itulah Nabi bimbang. Jadi Nabi tanya, di manakah orang yang bertanya? Orang itu pun jawab, saya Rasulullah. Abu Sa'id kata, kita ni puji dia, maknanya berterima kasih pada dia. Mana kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat lain, mula-mula para sahabat ni, bila dia tanya lagu tu, Nabi tak boleh jawab. Sampai perlu dahi Nabi, mana pakat celah dia lah dalam hati tu, walaupun tak sebut tubik ke mulut. Mungkin dalam hati masing-masing tu kata, bapa yang ni mai tanya soalan lagu ni pada Nabi, menyusahkan Nabi. Sampai Nabi terdiam, tak boleh nak jawab. Jadi kalau kita memang ugah lah kalau mari soalan lagu tu. Kalau guru kita tanya pada tu guru, tiba-tiba tu guru tak jawab, kita marah, kata demo nak tanya soalan. Bisik mula lah dengan tu guru nak tanya soalan. Ni dia tak boleh jawab, malu dia. Jadi mula-mula kita semacam mencela dia. Sebab apa? Sebab soalan dia tadi menyebabkan Nabi terdiam. Jadi Nabi terdiam tadi boleh jadi Nabi tunggu wahyu, waktu tak sesuai nak jawab, ataupun boleh jadi Nabi marah dia tanya. Jadi mula-mula kita lagu itulah, kemudian kita puji pula. Kita puji sebab apa? Sebab pertanyaan dia tadi, Nabi SAW memberi penjelasan dengan detail. Maknanya kalau setakat Nabi nak sebut mula-mula tu, aku bimbang kepada kamu dunia yang akan muncul di hadapan kamu. Maknanya setelah tu boleh fahadah. Boleh fahadah, sahabat boleh fahadah. Maknanya kalau keluar dunia ni boleh menyebabkan iman tergugat. Tapi oleh kerana sahabat yang bertanya tadi, dia tengok Nabi sebut tu berkat. Kemudian Nabi takut, maknanya itu ada percanggahan, pertentangan. Berkat tu mana baik, Nabi bimbang tu mana benda jahat. Jadi sebab tu dah ditanya, adakah kebaikan yang ni harta tu menyebabkan kepada kejahatan. Sebab itulah dia tanya. Jadi kita ni puji dia, maknanya berterima kasih kepada dia, sebab soalan dia tu kita boleh tupai. Mana soalan yang bijak ni, soalan yang bagus itu menghasilkan jawapan yang bagus. Sebab itulah orang Arab kata husnul soal nisful ilmi. Pertanyaan yang baik, yang bagus itu separuh daripada ilmu. Maknanya disebabkan dia tanya tu, guru tu boleh memberi penjelasan. Maknanya biasanya tu guru ni mula-mula dia nak ayat ya. Hak dia ingat, hak dia baca, hak dia mentolaah, hak itulah dia nak ayat. Tapi oleh kerana ada soalan, jadi soalan tu
menyebabkan dia kara maklumat, dia proses. Sebab Allah Ta'ala wi akal otak pada kita ni dah. Bila soalan tu mari, segala maklumat yang ada dalam kepala kita ni boleh proses, maka dia pun memberi penjelasan. Itu disebabkan soalan ia bijak. Dia sendiri tu boleh jadi masa tu tak telitah, masa baca rumah tu dah, sebelum main ngajar tu tak nampak nak jawab lagu mana, tapi oleh kerana soalan tu mari dan dia ada dah maklumat, dia susung dah, maka dia dapat memberi jawapan. Jadi Nabi SAW bersabda, kebaikan itu tidak datang melainkan dengan membawa kebaikan juga. Maknanya hak asalnya, kalau kata harta ni, sebab khair ni dengan mana harta juga. Khair ni mana kebaikan, maknanya memberi kegunaan kepada kita. Sebab itulah dalam takrif harta ni, harta ni ke apa? Sesuatu yang dapat diambil manfaat dengan cara yang biasa. Sesuatu yang boleh diambil manfaat dengan cara biasa. Mana kalau kita kata gapo? Harta ni, kita kata kasut lah, kasut sepasang, harta. Sebab apa? Sebab kita pakai boleh jalan, tak kena panah, tak kena pijak batu. Kereta, harta, sebab kita boleh bergerak ke sana ke sini. Nasi sepinggan, harta juga. Pak ya 5 ya juga nasi sepinggan, harta dia panggil. Tapi kalau nasi sebutir, harta ke tidak? Tidak harta, tidak harta. Dia kira lekat celah gigi. Orang tak panggil harta pitih tu. Tapi kalau nasi tu ipun sepinggan, harta jugalah. Maknanya benda yang dapat diambil manfaat dengan cara biasa. Mana dengan cara biasa ni, kena nasi sepinggan tu bau kenyang, bau hilang lapar, tu panggil harta. Kalau sebutir nasi memang tak kenyang, jadi dalam keadaan itu dia tidak panggil harta. Maknanya kalau kita jumpa nasi sebutir, kita pun mulut, tak dosa. Sebab orang tak panggil harta, tak ada nilai. Tapi kalau jumpa nasi sebuku, dah orang tak boleh, dah ada buju dia boleh ambil. Jadi khair tu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran, harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia ni terlampau cinta kepada harta. Jadi Nabi SAW kata kepada kita di sini, kebaikan itu, maknanya harta itu tidak membawa melainkan kebaikan juga. Maknanya asal harta dia baik. Hak tak jadi baiknya bila seseorang itu bakhil dengan tidak diberikan kepada orang yang berhak dapat. Hak tu jadi tak molek selalu. Ataupun dia menggunakan harta tadi pada jalan yang tidak disyariatkan. Sebab itulah harta tu menjadi kejahatan. Mana apa? Dia bakhil, ada harta dia bakhil. Dia tidak beri kepada orang yang berhak dapat. Orang yang berhak dapat ni siapa dia? Pertama sekali diri kita sendiri. Tak sih makan nasi tu. Sebab apa? Takut luak pitih. Kalau kita beli, kuranglah pitih kita tu, kata dia. Sedangkan makanan itu adalah benda yang perlu kepada kita. Baju tembus, lusuh, carik dah, repuk dah, tak boleh tukar pakai tu juga. Pitih ada, tak boleh. Itu panggil bakhil terhadap diri sendiri. Kita tu berhak dapat manfaat daripada harta tadi. Bining lagu tu juga. Bining orang yang berhak atas harta kita. Kita wajib bagi nafkah pada kita. Kita tidak boleh bakhil kepada isteri kita, kepada anak kita, tak boleh. Begitu juga tak boleh bakhil kepada orang yang minta sedekah, orang yang tak ada tangan minta. Kita nampak dia doa tu, dia kelaparan, kita tak bagi, tu tak boleh. Harta tu jadi membahayakan kita. Dan kita baca dah lagi,
bila seseorang itu tidak bayar zakat, harta dia tu akan jadi ular. Allah Ta'ala tukar harta tu akan jadi ular. Ia membelit dia. Dia panggil apa tu? Nama apa tu? Allah Ta'ala tukarkan mah perak dia tu menjadi ular yang membelit dia. Ular tu pula ular botok. Botok tu disebabkan racun dia kuat sangat siapa tak tumbuh sesuatu atas kepala dia. Jadi sebab apa? Sebab dia payah nak waktu beg tu macam belit. Belitnya dia tu. Sebab itulah Allah Ta'ala tukar di akhirat nanti harta tu jadi ular membelit dia. Begitu juga orang yang ada kambing, tak, dia tak bayar zakat. 40 ekor kambing kena bayar sekor, tak, dia tak bayar zakat. Jadi kambing tu dia akan pikul di akhirat besar, tebak derah pula tu. Kalau dia tak apa, tak, tebak derah. Jadi semua tengok dia. Tu maknanya harta tu menyebabkan dia dapat kutukan daripada Allah, daripada azab. Sebab apa? Sebab dia bakhil. Dia bakhil. Sedangkan dengan harta tadi dia dapat dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau dia ada kambing, dia sembelih korban. Pahala banyak mana? Pahala banyak mana dia dapat dengan dia memberi makan kepada orang lain. Dengan harta tadi dia boleh bina masjid, dia boleh buat jalan raya, dia boleh memberi makan untuk anak yatim, kepada fakir miskin, banyak. Dengan sebab harta tadi dia dapat dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Begitu juga harta ni boleh membawa kepada kejahatan. Asalnya bawa kepada kebaikan, dia boleh membawa kepada kejahatan. Yang kedua, kerana salah guna harta tadi. Macam dia bagi rasuah, dia guna harta tadi untuk joli, dia bayar kepada pelacur kau, kepada ikutlah, dia bayar tak tu kalu harta tu. Dia beli, dia beli arak, dia beli benda yang memabukkan, dia beli gitar, beli gitar buat ke dia. Kalau ikut mazhab Syafi'i, alatul lahwi itu semua tu tak boleh. Tak boleh. Maknanya kalau kita tengok tu kita boleh kata, dan kita tak perlu bayar ganti rugi. Sebab benda tu benda yang tidak diizinkan oleh syarak. Alat-alat muzik, alat-alat yang melalaikan. Jadi salah guna harta membelanjakan pada tempat yang tidak disyariatkan. Jadi sifat harta ni dia macam pisah lah. Tak, pisah. Pisah tu kalau dia dapur boleh buat koyak bawal, tak, sia ikan. Tapi bila salah guna pisah tadi dijadikan senjata pembunuhan, maka orang yang memiliki pisah tadi akan didakwa. Ada cak jari dia dipisah tadi, tak, pisah milik dia akan didakwa. Maknanya pisah tu bila salah guna dia akan jadi senjata yang menyebabkan dia dihukum oleh Allah Ta'ala. Jadi harta ni asal dia baik. Sebab itulah kita tak boleh tolak harta. Dia kata dunia aku ni dunia aku tak sih. Tak boleh. Harta ni mana kena pegang, kena ada. Sebab harta ni adalah jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itulah orang berharta ni dia lebih utama lagi daripada orang yang tidak berharta. Jadi orang berharta, orang kaya yang bersyukur, dia lebih utama lagi daripada orang yang miskin walaupun dia bersabar. Dah. Kalau kaya sabar, kalau kaya bersyukur lebih mulia lagi daripada miskin sabar. Tapi kalau kaya agah, sombong, tak ada barang. Dah. Begitu juga orang miskin dia sabar dengan kemiskinan dia. Itu lebih mulia lagi daripada orang yang miskin tapi tidak sabar. Jadi kena ada, kena ada tu. Jadi kaya tidak berarti negatif tak molek, miskin tak berarti molek semua. Tak.
Sebab harta ni dia wasilah. Tapi asal pada harta mana benda baik, benda boleh. Sebab itulah gapo-gapo dalam kehidupan kita, dalam bersyariat ni banyak berkait dengan harta. Nak pergi haji kena ada harta, nak bining kena ada harta, nak bayar mahar, nak buat walimah, nak beri nafkah pada anak isteri, harta belaka. Jadi harta tu bukan sesuatu yang dimusuhi oleh Islam, tidak. Tidak seperti mana setengah daripada orang tasawuf mengarut ni lah, dia tak say pada dunia. Rumah-rumah ni tak molek, dia kata baik tak ada rumah, karut belaka tu. Dia rumah ni mesti ada. Nabi ada rumah. Jadi apa kita tak say duduk rumah hak tak saynya kita buat rumah besar menyohu kat orang. Nak berbangga dengan rumah besar. Tapi kalau kita buat rumah besar, muka anak kita ramai, kita nak duduk dengan selesa, ada masalah. Jadi kita tak boleh tolak dunia. Kemudian Nabi SAW kata, sesungguhnya harta ni hijau, manis. Mana tengok sedap, kita kecak tu sedap, manis juga. Sifat harta, tengok. Maknanya harta tu dapat dinikmati oleh mata, dia dapat dinikmati oleh kita ni. Mana kita ni dah kalau boleh warna putih star juga, segar putih mata. Dah. Hak biru tu tak berapa nyala sangat. Mana segar. Lepas tu boleh buat beli pula. Maknanya orang mari kambing kita. Dah. Orang mari kambing golek kita. Segar putih mata. Dah. Makan sedap. Tu pesen dunia lagu tu. Maknanya menarik mata dan menarik hati ataupun lidah untuk mengecapi. Jadi Nabi buat perumpamaan di sini berkenaan dengan harta ni, iaitu tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh ar-rabi'. Ar-rabi' ni dia ada dua makna. Satu, anak sungai. Anak sungai maknanya di celah-celah kebun tu, di tengah-tengah kebun tu ada anak sungai. Jadi orang hak nanai ni bila ada anak sungai tak talalah air tu nak jiruh gapo. Tidak kata kering dah. Payah nak jiruh kering satu hal juga dah. Tandai motor tak jadi dah. Kalau tak cukup hujan. Orang Arab pun tandai kurma dah. Dia nak ke air, ada tali air. Tali air dia buat daripada telaga tu, dia salurkan kepada umbi pokok kurma tu. Dia nak pada air. Satu lagi makna rabi' ni, mana hujan yang turun pada musim bunga. Maknanya ada sama hujan kan, subur tanaman. Jadi tanaman tadi yang subur, dia boleh membunuh kerana kekenyangan. Maknanya kalau kambing tengok rupa-rupa tadi dia makan, dia boleh jadi mati. Disebabkan dia tamak makan dengan begitu kenyal sekali. Jadi serupa dengan manusia, kalau dia tengok depan dia pitih, dia gomo ambil dia. Skok siapa perut dia. Maknanya penuh lah dalam akaun dia tu. Sampai LSDM mai cari. Mana-mana ni banyak sangat duit dalam akaun ni. Scammer pun ramai berminat. Boleh membunuh dia. Mana dia mati dengan tomok lagu tu. Jadi lagu itulah perumpamaan yang Nabi buat. Maknanya kalau binatang tadi boleh jadi dia mati disebabkan dia makan binatang sementara aku segar tu dia makan habis. Tak boleh. Itu boleh membawa pada kematian. Kecuali binatang hak makan rupa hijau tadi, dia makan. Yang mana Nabi nak gambarkan dunia ni diambil naklah dalam keadaan berpada. Macam kambing ni dia berpada. Jadi kambing ni dia makan bila penuh. Khasirah ni mana pinggang dia. Dah, lambung dia tu penuh. Terik dah. Dia pun berhenti, bawa makan. Dah. Kalau kita ni gomo, udang, tiga, sutung, kambing, gomo belaka. Mari darah tinggi, kolesterol, gaut, apa dah, tak cara. Tengah sedap dia kata. Kalau tak berhenti, sudah gitu dah. Jadi kambing ni dia kenyal,
Tak, dia pun berhenti makan. Dia pun jemur. Istaqbalatis syams. Mana dia ngadak tari tu, mana dia duduk dia jemur. Orang pakai kambing dia boleh tengoklah. Kemudian fajtara. Bila-bila dia duduk tadi dia hak rupuk dia makan tu, dia tak telan habis lagi. Ada lekat tu dia duk kunyah tu. Duk kunyah tu gonjel, gonjel. Lepas tu bila-bila ada aku tu dia pun tubik lah. Sebutir tubik. Kecing pun kecing dah. Jadi hak terik tadi kepeh mula. Kemudian dia pun pergi semula dekat rupa tadi, dia pun makan pula. Lagu tu lah kita. Maknanya kita ambil dunia ni sekadar hajat kita lah. Sekadar boleh lah kita kata untuk kita buat makan, untuk meneruskan kehidupan kita. Dah. Mana kalau kita gaji setahun ni, dah. Dengan kerja jazz setahun ni cukup dah lah. Boleh nak buat OT je. Dah. Ni OT tu capur OT, capur hak asalnya jadi 16 jam kerja. Dah. Jadi tak balance dah tu. Kita hak standard 8. Dah. Buat OT boleh lah 2 jam ke 3 jam boleh kira lagi. Dah. Tapi capur dengan OT jadi 12 jam. Jadi 14 jam, 16 jam. Dah. Tak boleh aku tu. Mana kena berpada, kena berhenti. Ada waktu. Maknanya kalau kambing tu dia boleh duduk jemur mata, kecing berak, kita pun lagu tu juga. Biar ada waktu rehat. Mari sejik duduk dengan anak bini, jangan duduk rombok kerja siang malam pagi petang. Tidur dengan kalkulator. Kira piti. Tak boleh. Jadi lagu tu lah ambil seperti kambing tadi, dia ambil ikut keperluan. Sudah tu tak ada dia cari pula. Jadi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya harta ni manis sesiapa mengambilnya dengan hak dia. Maknanya dia cari dengan cara yang halal. Dia ambil upah ke, dah. Dia bagi nasihat. Dia ni orang panggil apa ni? Konsultan ni. Dia bagi nasihat kepada satu syarikat, dia dapat habuan dia. Tak apa, hak dia dapat. Sebab idea ni mahal. Dah. Kemahiran ni mahal. Dan dia letak pada tempatnya, maka itu sebaik-baik pertolongan. Mana dia beri pada anak bini dia sebagai nafkah, dia infak fi sabilillah, dia derma situ derma sini, itu pertolongan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Itu yang dikatakan harta tu baik. Ambil dengan cara baik, guna dengan cara yang baik juga. Maka itulah sebaik-baik pertolongan yang dapat mendekatkan diri dia kepada Allah Taala. Tetapi sesiapa yang mengambil bukan dengan hak dia, dengan cara tipu, cara rapah, cara rasuah, jadi orang ni seperti orang yang makan dia tidak akan kenyang. Mana dia makan dah. Kalau kita tanya dia mau merah ke? Pas tambah dah. Maknanya bukan dia makan tu, orang lain pelesik dia. Jadi orang ambil harta orang ni, dia tak pernah puas. Kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok orang yang terlibat dengan cara haram dapat piti ni, memang dia tidak akan berhenti. Sebab itulah Nabi kata seperti orang yang makan tak pernah kenyang. Yang makan semacam. Jadi hak naknya pada kita, harta hak masuk dalam harta hak kita ambil dengan cara yang betul, dan kita belanjakan dengan cara yang betul juga. Bukan letak tempat kosong, bukan kata letak dalam akaun kita, dah. Dalam poket kita dia tak keluar langsung, tak boleh. Dia kena gunakan juga. Tu apa? Hadis 925. Hadis satu lagi pun lebih kurang lagu tu juga. Tapi kita sambung minggu depan lah. Jadi setakat itu saja. Apa yang baik dari Allah SWT, apa yang salah silap dan kurang itu daripada kelemahan diri hamba, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.